Saya. Okey, dengar Anwar. Nazmi, Sabah 02, boleh dengar saya? Okey, thank you Nazmi. Afiq Fahad, 12. Saya. Okey, Afiq. Yang lain-lain, saya tunggu Perak 02, Farhan Mokhtar. Farhan Mokhtar, ada dia dari grup lain ni sebenarnya. Kemudian Perak 07, Alia. Alia ada tak? Alia dia ada kelas. Dia ada kelas, okey. Cik Aidil. Saya di Ya, kelas. saya dengar. Saya bolehlah boleh dengar. Tapi tak nampak muka. Sebab di kelas. Maaf. Ambil kamera, tanya-tanya. Kamera kau lah. Okey, kemudian Cik Aidil ada? Cik Aidil? Saya dia. Okey, baik. Kalau ikutkan dalam senarai saya ni, untuk jawatan kuasa ketiga ni, kebudayaan, sukan, patriotisme dan juga integrasi, yang ada Mak Yasir, kemudian Afiq Latif. Dari Negeri Sembilan, mana Afiq Latif Tadi ada nama dia, tapi Tengah cari line tu Tuan Zan. dia macam mana? Tengah cari line. Ya. Okay. Kemudian Anwar Ridwan yang ada. Selangor 01, Ridwan. Perak 7, Nur Ala Asmida, Nur Arlia Asmida. Kemudian Danish ada, Nazmi Zuhairi ada, Senri ada, Muaz Abdullah. Muaz mana satu Muaz? Saya Muaz. Okey, Muaz tengah berjalan. Muaz kat mana ni Muaz? Dekat Penang. Ada program. Kat Penang? Ada program NGO. Okey, bagus. Dan juga Johor 12, Afiq Fahan. Itu antara yang ada. Dan daripada grup lain, saya rasa yang ada di sini Farhan seorang, Farhan Mokhali dari Perak. Ada Farhan ni? Ada. Mana? Saya tak nampak muka. Tak nampak muka depan. Mana? Betul rambut ni. Okey. Nampak. Oh, yo. Lebih muda dari usia sebenar. Okey, baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Baik. Saya nak ucap raya pun, raya dah habis dah kemarin. Alhamdulillah. Kan? Raya pun dah lah, kita tak sempat nak pergi minum-minum, tak sempat nak pergi raya sama-sama. Jadi kita jumpa di Maya je lah. Cuma sebelum kita mulakan diskusi kita, saya nak bagi tahu ada beberapa perkara yang mesej yang saya nak sampaikan supaya perjalanan diskusi kita ni yang dijangkakan akan mengambil masa lebih kurang 2 jam boleh berjalan dengan lancar, teratur dan ada manfaatnya. Yang pertamanya, saya akan bagi giliran untuk semua bercakap. Kalau ada yang terlepas pandang, tolong bagi tahu saya lah. Tapi saya akan bagi tahu semua untuk giliran bercakap. Kita akan bagi 2 minit, 3 minit. 2 minit, 3 minit untuk bercakap. Tapi selalunya ada yang bercakap sampai dekat 5 minit lah. Jangan lama sangat lah. Nanti kawan lain tak berpeluang bercakap. Kemudian tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah fokusnya tentang kebudayaan, sukan, patriotisme dan integrasi. Khususnya pasca COVID ni lah. Tapi berdasarkan 2 yang lepas, memang tak lari daripada rakan-rakan membincangkan tentang kerjaya orang muda post-COVID. Cuma kita ni jangan lari jauh daripada itu sebabnya anda di bawah jawatan kuasa sukan, patriotisme, kebudayaan dan juga integrasi. Yang ketiga, saya harap program ini akan menjadi program yang santai, relax. Saya tak mau terlalu formal. Kalau formal itu kita bersidang kat parlimen kan. Yang ni kita dalam keadaan santai, sembang je. Cuma saya terpaksa bagi panduan ni untuk memudahkan tuan-tuan bercakap dalam keadaan relax tapi tertib. Boleh dengar kalau tak dengar cakap saya bagi tahu. Okey. Kemudian kalau ada nak mencelah lah, katakanlah contohnya Melvin sedang bercakap, tiba-tiba Sazwan nak interrupt, nak mencelah, you just click butang yang hand raise tu. And nanti akan keluar, kita punya teknikal akan bagi peluang anda bercakap. Yang kelima,
Macam saya sebutkan tadi, kita akan laksanakan ni dalam tempoh 2 jam. Kita pilih tarikh ataupun masa 12.30 hari sampai pukul 2 ni untuk memberi peluang kepada anda. Ada yang time rehat, dia dapat mencelah sedikit. Kalau ditakdirkan anda terpaksa meninggalkan forum ini separuh jalan pun, it's okay. Bagi tahu ada kelas ke, nak masuk kerja ke, sekurang-kurangnya anda dah memberikan komitmen untuk bersama-sama kita pada tengah hari ini. Kemudian selain daripada jawatan kuasa ini, sepatutnya dia ada 17 orang. Saya juga invite jawatan kuasa lain untuk bersama. Jadi kalau ada 1-2 orang daripada jawatan kuasa lain untuk join diskusi ini pun boleh. Tak ada masalah. Seterusnya, dalam diskusi ini kita boleh, saya bagi peluang pada anda untuk kongsikan apa saja pengalaman ke, cadangan ke, idea ke, harapan ke, terutamanya post-COVID, apa yang berlaku pada anda. Sebab yang itu yang akan saya ambil dia punya makluman itu ya. Okey, seterusnya kita akan adakan sesi diskusi ini. Ini adalah siri yang ketiga. Semua sekali ada 9 sebab kita ada 9 jawatan kuasa. Selepas saya mengumpulkan tim saya, sekarang ni ada Sarizul, ada Afifah, ada Adaha sedang mendengar juga di talian dan akan merakamkan, merekodkan dan mencatatkan apa pandangan, cadangan, harapan anda. Jadi selepas sesi yang ke-9, kita ada satu sesi terakhir bersama dengan YB Menteri ataupun Timbalan Menteri, yang itu kita buat town hall. Sebab hari itu dalam perjumpaan saya dengan kawan-kawan dari Selangor, dia kata kalau ada sesi town hall bersama dengan YB Menteri, cantik juga. Jadi insya-Allah pada 12 hari bulan Ogos, 12 hari bulan Ogos ni adalah hari belia antarabangsa. Saya cuba aturkan sesi town hall virtual macam ini untuk 150 orang ni bersama dengan YB Menteri dan juga Timbalan Menteri. Jadi apa yang tuan-tuan cakap pada hari ini kita akan rekodkan dan kita akan panjang kepada YB Menteri. Dia akan respon dan dalam sesi itu juga nanti anda boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan YB Menteri dan Timbalan. Pada terbaik. Macam mana? Terbaik. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa dalam 12 bulan Ogos lah setakat ini. Okey, kemudian saya ambil peluang ni juga untuk memberi peluang kepada anda sebenarnya. Dalam keadaan kita tidak boleh mengadakan perhimpunan, inilah platform yang terbaik untuk kita buat perbincangan. Jadi saya nak rakamkan terima kasih kepada beberapa orang rakan kita dari seluruh negara yang dia ada buat siri-siri virtual dia sendiri. Ada yang ada hantar poster pada saya. Itu bagus kerana anda mengambil inisiatif walaupun tak ada bajet, walaupun tanpa disuruh, anda membuat perbincangan-perbincangan yang positif. Ada nilai akademik dan secara tertib. Ada sesi perbincangan. Cuma saya harap disebabkan anda menggunakan nama dan juga title Parlimen Belia itu, jadi anda kena jagalah. Jaga supaya martabat Parlimen Belia itu tidak dipertikai. Jadi bila anda menggunakan platform itu, gunakanlah sebaik-baiknya dan jangan gunakan untuk kepentingan peribadi. Idea anda cantiklah, saya tengok anda buat bagus. Ada yang buat perbincangan-perbincangan tentang kejaya, ada buat perbincangan tentang akademik, bagus. Cuma jangan salah gunakan title tu saja. Okey, dan juga akhir sekali saya juga nak ingatkan semula sebab berlaku ada di kalangan sebilangan kecil ahli parlimen ini menggunakan nama dan juga logo BBM ni untuk perkara-perkara yang lain yang tak sepatutnya, sehingga menjejaskan rakan-rakan yang lain. Jadi elakkan benda itu berlaku dan sebarang program yang anda laksanakan kena maklumkan kepada urus dia sebagai menasihatlah. Kita akan advise anda apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Itu antara perkara yang saya nak kongsikan di awal ini. Clear Clear, okey, clear. Farhan Mukali nampak serius saja. Mak Esi okey, Mak Esi. Okey, cantik. Okey, saya nak mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Dalam grup ni saya rasa
Nama Mak Yasin ni diorang letak di atas sekali ni. You pengurusi ya? Mak Yasin pengurusi ke untuk Nash ni? pengurusi, Nash. Nash pengurusi. Okey, kita Ya. bagi pengurusi dulu lah. Boleh. Okey. Baik Cik Azan. Okey. So perbincangan kita pada petang pagi ni, tengah hari ni, dari sudut kebudayaan, sukan, patriotisme dan integrasi, khususnya post Covid. Kalau kita tengok sekarang pun kemudahan-kemudahan sukan pun dah mula dibuka. Tapi di sinilah ada nilai patriotisme, sayang negara, semua orang, bukan saja yang bertugas saja sebagai frontliners. Kita pun ada peranan kita ke tak dalam tempoh Covid ini. Dari segi kebudayaannya, selalu PM sebut kita kena keluar daripada kebiasaan yang dahulu, bertukar kepada kebiasaan yang baru, new norm, satu kejutan kepada kita, tapi mau tak mau kita terpaksa lalui. Jadi kita fokuskan perbincangan kita kepada perkara ini. Saya nak buka dulu kepada Danish. Silakan Danish. Cakaplah, kita akan rakamkan percakapan untuk kita kongsikan. Okey, sejahtera Cik Azan dan juga pihak sekretariat yang sediakan medium ni untuk kami berkongsi pendapat, cadangan dan juga penambahbaikan yang boleh buat dari segi dasar belia dan juga parlimen belia sendirilah. Alright. Okey. Pertama sekali, semalam kami telah pun bahagikan memandangkan kami punya jawatankuasa melibatkan sukan, kebudayaan, perpaduan dan integrasi. Kami dah bahagikan siap-siap siapa yang akan bercakap tentang apa-apa-apa. So pada hari ini saya akan bawa isu kebudayaan dan saya juga akan letak sedikit nilai perpaduan dalam isu yang saya bawa. Okey. Okey. Saya sentuh mengenai artis budaya dan juga orang-orang yang penggiat-penggiat seni lah terutamanya. Okey. Kalau kita lihat sehingga sekarang bidang seni ni tidak dipandang serius ataupun tidak diiktiraf sepenuhnya, okey, kecuali lah kalau dia artis, dia memang mendapat bayaran tinggi dan sebagainya. Sebab itu dalam industri perfilman ataupun industri muzik, mereka dikenali sebab mereka adalah terlibat dengan industri perfilman dan sebagainya. Tapi orang yang berada di pentas, belakang takbir dan sebagainya, kadang-kadang tak di-recognize dan tak diiktiraf pun. Yang paling sedihnya adalah mereka menerima bayaran yang tidak berpatutan lah, sebab mungkin mereka mempunyai degree ataupun mereka mempunyai pengalaman yang lebih 15 tahun, tapi bayaran yang mereka terima adalah seolah-olah mereka adalah macam kadang-kadang budak intern punya bayaran pun akan ditawarkan kepada mereka. So saya mengambil peluang berada di jawatankuasa ni dan saya juga merupakan graduan daripada bidang seni persembahan. Saya ingin highlight kita perlu, Malaysia dah sampai masa untuk mewujudkan satu body yang boleh verify dan juga memberikan pengiktirafan kepada penggiat-penggiat seni ini. So yang paling terdekat yang saya boleh nampak adalah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan dan Kebudayaan. Ada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Setiap negeri mempunyai jabatannya sendiri dan dia punya HQ dekat KL, dan kalau kita perasan dalam bidang engineering dan juga chemist contohnya macam engineering, kalau mereka adalah mempunyai pengalaman lebih daripada 3 tahun di industri sebagai jawatan engineer, mereka boleh menduduki peperiksaan untuk claim ataupun untuk mendapatkan title sebagai engineer ataupun IR. So apabila kita melihat pada bidang seni, tidak ada pengiktirafan yang sebegini yang boleh mengangkat bidang seni ini kepada mata yang lebih tinggi. Contohnya dalam bidang seni ini kita ada terbagi kepada 3 jenis pihak. Yang pertama adalah researcher. Researcher ini orang yang buat kajian dan sebagainya lah. Academician lah. Kalau academician ni kalau dia semakin banyak research yang dia buat, semakin tinggi lah dia punya ilmu. So dekat situ dah dapat doktor, profesor dalam bidang tu. So pihak ni dah terjamin. Kedua adalah performer. Performer ni orang yang akan atas pentas lah. Penari dan sebagainya. Penari, pelakon dan sebagainya. Okay? Dan yang ketiga adalah koreografer ataupun orang yang mengajar. Pengarah persembahan ke, teknikal ke dan sebagainya. So dua pihak yang terjejas sekarang ni mereka macam tak diiktiraf dalam bidang ni sebabkan kita belum pernah lagi melakukannya. So saya mencadangkan pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara untuk melakukan satu program yang dipanggil sebagai
penilaian untuk orang yang bekerja di industri lebih daripada 5 tahun untuk mendapatkan title mereka perlu menduduki exam. Letaklah bayaran untuk exam tu, daripada situ pun Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara boleh roll money untuk setiap pihak yang renew dia orang punya title tu untuk menduduki exam dan sebagainya. Mereka boleh dapat title contohnya macam dancer, DR ke macam tu ke, di belakang ke di depan ke. So bila orang yang ingin perlukan perkhidmatan daripada orang seni ni, bila ada title macam tu mereka pun tahu, oh dia ni professional, okay dia ni masih beginner, dia ni koreografer yang berpengalaman, ada potensi untuk kalau kita ambil dia lebih bagus dan sebagainya. So benda ni akan membantu bidang seni ni dilihat lebih tinggi di mata orang yang pertama. Dinesh, Dengan kita mengiktiraf bidang seni ni dan performer, secara tidak langsung kita punya identiti negara akan terjamin. Sebab Dinesh, kalau hilanglah budaya seni dan sebagainya, kita punya identiti ni akan semakin berkurang. okay, Dinesh, Ya. okay, maknanya kalau orang tu ada title, ada level-level tertentu, bermakna dia patutnya sewajarnya menerima ganjaran ataupun bayaran yang setara dengan title dia. Betul. Betul begitu. Okey, cuma Betul. satu, itu yang awak maksudkan Betul. Okey, cuma sekarang ni satu perkara juga yang perlu kita highlightkan. Dalam tempoh new norm ini, dalam tempoh PKP ini, kita diminta buat new normal. Perlu juga ada kesanggupan di kalangan penggerak-penggerak atau pekerja-pekerja seni ataupun industri players ini, pekerja-pekerja dia, mesti ada kesediaan dan kesanggupan untuk bekerja dalam new normal yang baru dan mungkin dengan kadar yang rendah. Kan? Apa pandangan awak? Betul Cik Azan. Ya. Cuma saya yakin perancangan ini adalah akan membantu selepas tamatnya pandemik COVID dan juga kita dah kembali kepada kita punya kehidupan yang seperti biasalah. Semua benda boleh berlaku seperti biasa. Sekarang memang kita berada di normal. So, saya merasakan ini adalah tempoh terbaik untuk Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara kaji cadangan ini dan cuba mewujudkan satu jawatan kuasa yang boleh mengiktiraf dan menilai orang-orang ni dan untuk memberikan gelaran supaya mereka diiktiraf oleh masyarakat dan kerja yang mereka melakukan mendapat bayaran yang setimpal. Okey, clear? Okey. Untuk perpaduan pula Cik Azad, ini lebih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga boleh bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan. Saya dapat melihat trend orang Malaysia ni kalau dia macam ni, dia nak contoh yang saya berikan adalah dia tengok Neelofa. Okey. Dah terus keras. Sebut Neelofa terus ke diam? Gaya hidup dia macam ni kan, dia cuba. Boleh dengar? Okey, ulang balik. Neelofa, gaya hidup Neelofa kenapa? Okey, kalau kita rakyat Malaysia kan dia ada trend, kalau diorang ni suka tengok artis ataupun orang yang menjadi role model hidup macam mana dan diorang akan cuba ikut kehidupan orang-orang macam ni. So macam menjadi ikutan. So, saya mencadangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Perpaduan cuba cari belia ataupun dalam lingkungan belia lah, sebab kita nak mendidik anak muda kan, sebab diorang ni akan menggantikan banyak lapisan leadership di Malaysia dan juga mungkin di antarabangsa juga. So dalam kalangan belia ni kita cuba cari talent yang boleh kita gelar sebagai ikon perpaduan ataupun ikon integrasi ke, yang boleh dinampak di mata belia-belia yang diorang ni mempunyai kehidupan yang kita macam bergaul dengan Melayu dan diorang punya kehidupan ni adalah kehidupan yang very Malaysian. Dia bukan terikat daripada bangsa dia saja. Dia nampak yang dia ni seorang rakyat yang terbuka, menerima pandangan dan juga kadang-kadang mereka juga mengikuti budaya orang lain sebab kita adalah Malaysia. Apa Malaysia? So saya rasa boleh menjadi ikutan, mereka boleh influence orang lain untuk turut
menjalani kehidupan yang macam diorang juga, yang bergaul dengan ramai orang tanpa kira bangsa, masuk macam-macam budaya. So benda ni akan sedikit sebanyak akan membantu. Dengan adanya diorang ni pula, boleh kita buat banyak lagi talk series ke, forum ke, ataupun program-program yang memang bertumpu, dia tertumpu kepada perpaduan sahaja. Sekarang ni tak ada lagi ikon-ikon. Sekarang ni belum ada lagi ikon-ikon, Cik Azan. Ya. Macam dulu kalau kita tengok tahun bila tu, ketika Syekh Muzaffar berjaya menjejakkan kaki ke apa kita panggil? Pusat apa tu kita panggil? Angkasa lepas dulu kan? Angkasa antarabangsa. Pusat angkasa antarabangsa tu IS, apa ke nama saya pun tak tahu, lupa dah. ISS. Bila turun, kita jadikan Syekh Muzaffar sebagai ikon anak muda sebagai contoh kan. Kemudian bila ada kita punya atlet-atlet berjaya mencapai satu keputusan tertinggi peringkat Olimpik, dan sama ada Datuk Lee Chong Wei ke, Datuk Nicole David ke, ataupun Pandalina Renong ke, kita akan jadikan dia sebagai ikon-ikon dan ikutan kepada anak-anak muda. Ada, tapi benda tu adalah. Kalau yang berjaya dalam bidang seni pun macam itu juga, kita jadikan ikon dan contoh yang baik lah untuk anak-anak muda. Memang ada lah, cuma yang Dennis maksudkan kita nak kena cari yang macam mana lagi agaknya untuk menjadikan mereka ni nampak di media sosial, dan juga mereka ni relevan di media sosial yang pertama. Kedua adalah mereka juga pergaulan mereka tidaklah terbatas. Mereka sentiasa menunjukkan mereka adalah terbuka berkawan dengan ramai orang. Okey. Itu saja daripada saya, Cik Azan, hari ini. Okey, terima kasih Danish membuka tirai kita pada pagi ini, khususnya memberikan cadangan. Ada dua yang paling penting ni, satu dalam bidang seni dan juga budaya, yang perlunya pengiktirafan diberikan kepada pekerja-pekerja seni lah, yang khususnya di belakang tabir ni kan, orang tak tahu. Yang nampak keluar kat skrin, yang belakang ni tak tahu. Kalau kita tengok anugerah-anugerah dalam bidang seni, kadang-kadang ada jugalah dia bagi anugerah-anugerah dan pengiktirafan. Okey, dan satu lagi mewujudkan satu ikon yang boleh dijadikan ikutan dan panduan kepada anak-anak muda. Ini melibatkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga KBS. Terima kasih Danish atas pembuka. So saya nak buka pula kepada nak bagi peluang pada Mak Yasir. Mak Yasir dia akan bercakap tentang tajuk apa ni? Silakan. Saya kalau tadi Danesh dia sentuh more on kebudayaan, saya akan sentuh lebih kepada integrasi lah, patriotisme dan juga integrasi. Okey, jadi yang saya nak sentuh berkaitan dengan untuk kita kukuhkan balik kita punya perpaduan dan juga integrasi ni, tetapi kita kena balik kepada root, iaitu pendidikan di peringkat sekolah rendah. Ya, betul, saya setuju sangat tu. Jadi kalau kita lihat yang ini saya punya idea ni, saya ada lepas saya borak-borak dengan beberapa orang guru sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, saya bertanyakan kepada mereka berkaitan dengan apa pandangan mereka berkaitan dengan RIMUK, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Okey, okey. RIMUK. Jadi yang saya difahamkan RIMUK ini buat masa kebelakangan ini dia tak dilaksanakan lah, tak dijalankan. Mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin tak familiar apa itu RIMUK ni basically macam masa kita sekolah rendah dulu, contoh macam saya personally saya sekolah jenis kebangsaan, saya sekolah Cina. Dan biasanya contoh pertengahan tahun dia akan buat pertandingan bola 4 penjuru dengan sekolah-sekolah yang berdekatan. Sekolah Cina akan lawan dengan sekolah India, dengan sekolah Melayu dan sebagainya. So basically the idea is untuk nak pupuk perpaduan melalui aktiviti sukan, aktiviti yang secara berkala macam itulah. Okay. Sama ada sukan ataupun ada juga aktiviti contoh macam exchange student antara sekolah. Contoh
dia hantar pelajar sekolah Cina untuk belajar seminggu di sekolah Melayu, pelajar sekolah Melayu untuk belajar di sekolah Cina selama seminggu. Itu salah satu aktiviti. Kita kena pastikan pelaksanaan itu adalah pada saya memberi impak yang long term. Sebab apa yang guru-guru ni dia beritahu pada saya, seolah-olah program sebelum ni dia mau tu macam orang kata nak buat syarat. Dia sebab macam mungkin PPD terpaksa buat ke apa kan. Okay. Dan juga dari segi perancangannya pun tak selari antara mungkin di peringkat nasional liga kita pakai dua. Ada gangguan suara lah sekejap, Mayasir. Oh, sure. Okay. Message split test. Yeah. Cakap dia? Okey, kejap. Danish. Danish pun sebut tadi, budak yang tengah cakap banyak sikit. Sini je tak dengar. So, Mak Yasir boleh dengar suara saya, Mak Yasir kan? Dia cakap lagi. Dia tengah communicate. Kita ada cakapan Mak Yasir tadi didengar oleh rakan saya di bilik lain, tapi dekat dalam bilik saya ni tak dapat nak dengar. Sekejap Mak Yasir, sorry. Tengah-tengah rancak bercakap nanti ni. Pendidikan di sekolah rendah. Saya sebenarnya ada benda saya nak kongsikan bila you sebut tentang pendidikan di sekolah rendah ni. Saya nak bagi Mak Yasir habiskan dulu, lepas tu saya akan kongsikan satu cerita berkaitan dengan nilai yang ada pada pelajar-pelajar zaman sekarang, sekolah zaman sekarang. Okey, Mak Yasir habiskan dulu. Silakan, teruskan. Okay, so jadi basically idea dan juga program yang daripada kementerian, daripada kerajaan cadangkan remove tu pada saya basically it's a good idea lah. Okay. It's a good idea sebab for me if you want to discuss lah sekarang ni kalau kita tengok on media sosial what they are debating that pasal nak perpaduan ni they are suggesting sekolah satu aliran dan sebagainya, which for me itu a very long discussion lah. So itu a very long discussion. So instead of kita keep on argue apa yang benda yang kita takkan jumpa titik tengah, titik pertemuan. So remove is actually a very good idea. A very good idea yang saya rasa perlu dilaksanakan semula, tapi dengan pelaksanaan yang lebih terperinci dan juga long term. Antara cadangannya adalah supaya jangan setakat buat setahun sekali saja. Benda tu macam padanya tak berkesan. Dia tak berkesan. Dia macam sekolah tu macam aku dah buat sekali dah cukup. Benda tu akhirnya tak mendatangkan kesan dan merugikan masa, merugikan wang dan tenaga dan sebagainya. Jadi saya cadangkan agar remove rancangan integrasi murid untuk perpaduan ini dilaksanakan semula, diperkasakan semula dengan melibatkan semua agensi yang berkaitan, bukan hanya Kementerian Pendidikan Malaysia, libatkan juga Jabatan Pendidikan, Kementerian Perpaduan, Jabatan Perpaduan dan juga Integrasi Nasional, dan juga kalau ada melibatkan sukan, libatkan juga KBS. Jadi we can come out with a module with a new and improved version of remove. Sebab remove objektifnya dah bagus, cuma mungkin dahulu dari segi pelaksanaan tu je lah yang kurang elok sikit. Jadi itu yang pertama.
Yang kedua juga berkaitan, yang terakhir lah, kedua dan terakhir juga berkaitan dengan perpaduan, iaitu berkaitan dengan pelaksanaan sekolah integrasi. Sekolah integrasi ni mungkin kalau ada kawan-kawan yang tak familiar juga, sekolah integrasi ni basically the idea ialah sekolah saya ambil contoh sekolah rendah, sekolah rendah kebangsaan, SJKC dan juga SJKT yang berhampiran dekat satu kawasan. Mereka nak kongsi satu fasiliti, contoh mereka kongsi padang, mereka kongsi kantin. So the idea is untuk samalah untuk nak pupuk perpaduan. Tapi apa yang kita lihat adalah bila dia dah bila benda tu berlaku, sama juga bila walaupun kongsi kantin, tetapi kita dapat lihat pelajar Melayu akan duduk dengan pelajar Melayu saja, pelajar Cina akan duduk dengan pelajar Cina saja, pelajar India akan duduk dengan pelajar India saja, which at the end of the day memang tak mencapailah objektif. Jadi pada saya kita kena kaji semula pelaksanaan sekolah integrasi ni, sama ada, sebab saya tak jumpa lagi data sama ada tak didedahkan ke, atau saya tak jumpa data mengenai sejauh mana keberkesanan sekolah integrasi ni. Jadi pada saya kena kaji semula pelaksanaan sekolah integrasi. Kalau berkesan, what went wrong, kenapa ianya tak dapat nak memupuk perpaduan seperti yang diharapkan. Dan kalau tak berkesan, jadi saya kira harapkan mungkin jawatankuasa perpaduan negara kena fikirkan satu metod ataupun kaedah yang baru untuk kita implementkan sekolah integrasi ni. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Azan. Saya nak tanya sikit boleh tak Mak Yasir? Saya. Minta maaf mencelah sikit Cik Azan. Okey. Si Afiq Latif. Ya. Apa Afiq? Meletup Afiq, saya soalan. Okey, Mak Yasir, sekolah integrasi tu lebih kurang dengan sekolah wawasan ke sama? Sekolah wawasan, pernah dengar? Sana tu. Kalau wawasan macam mana? Sama lah. Sekolah wawasan seperti yang saudara Mak Yasir kata tadi lah, sekolah integrasi tu. Tapi sekolah wawasan tu nama yang actual name of the school. Maknanya sekolah wawasan ni adalah sekolah Cina, sekolah India dan juga sekolah Tamil dan juga sekolah kebangsaan. Sekolah yang Melayu saja, tapi diorang berkongsi padang, berkongsi kantin. Kalau pelaksanaan sama mungkin dari segi istilah tu penggunaan lain-lain istilah, tapi saya rasa the idea is the same lah. Sama. The same. Tapi sekolah kawasan ni asrama berkongsi, kantin kongsi, padang kongsi tu je. Cuma dalam waktu PNP dan sekolah, diorang masih dengan sekolah-sekolah mereka. Betul. Ya betul. Jadi saya nak tambah sikit boleh Cik Azan? Itu teruskan Fik. Nak tambah apa Fik? Fik, teruskan Fik. Ada bunyi gitar pula dah. Tak dengar suara apa ni. Kan saya punya isu pun lebih kurang dengan saya nak tambah ni. Tambah apa? Tak ada masalah di bahagian Cik Azan rasanya. Okey, tambah. Silakan teruskan. Okey. First thing tadi Mak Yasir kata tentang sekolah yang membezakan, maknanya sekolah yang lain-lain tapi kongsi padang, kongsi ni, saya rasa daripada zaman saya sekolah lagi saya rasa tak bersetuju dengan keadaan sekolah wawasan atau sekolah integrasi ni. Kenapa tu? Saya rasa bagi ini pendapat saya lah, mengatakan kalau dah boleh berkongsi macam tu, why not kita dalam kelas pun berkongsi benda yang sama? Maknanya bagi saya lah, sekolah jenis kebangsaan ni patut disatukan. Maknanya disatukan dengan yang lain. Maknanya pergaulan tu kena bermula daripada sekolah kebangsaan. Kalau diikutkan dulu, jenis kebangsaan tak ada lah. Kiranya kalau boleh lah, di jenis kebangsaan ni tak ada untuk memupuk perpaduan sendiri. Memandangkan saya sekolah kebangsaan dan saya pernah bergaul, sekolah saya majoriti adalah Cina. Kemudian di India dan minoriti adalah Melayu. Saya sekolah di SK St. Paul, Seremban. Jadi di situ cara untuk dia pupuk perpaduan tu, setiap pagi, setiap kali perhimpunan, kita orang akan nyanyi lagu budi bahasa budaya kita, lagu-lagu yang mendekatkan selain daripada lagu-lagu sekolah semua tu. Jadi saya rasa itu satu perkara yang boleh buat kita rapat dengan yang lain.
Bila jenis nyanyi lagu perpaduan. tu kau rasa terdekat tak? Tercapai Kita tak orang- benda tu? Kalau sekadar nyanyi je tak guna. Kita orang siap peluk bahu lagi antara satu sama lain. Jangan cekak pinggang sudah. Okey, itu yang pertama. Tapi memandangkan, okey kalau kita tengok isu tahun ni lah, kalau berkenaan dengan COVID ni, tahun ni adalah yang paling worst. Maknanya yang paling teruk, kiranya kita tak ada hari sukan. Kita tak ada perhimpunan. Pelajar tahun 1, pelajar tahun 2, dia orang baru nak berkenalan dengan yang lain-lain. Makanya, dia orang duduk rumah dan tak bergaul dengan yang lain. Jadi, benda yang paling kita takutkan adalah sekarang. Sekarang ni adalah perkara yang kiranya semua orang buat hal masing-masing. Yang sekolah tadika je tak dapat kenal dengan yang lain. Sekolah rendah tak dapat kenal dengan cara pergaulan dengan kaum yang lain. Ini akan mendatangkan satu masalah bila dia orang bertembung balik pada yang masa akan datang. Memandangkan lagipun kita punya PKPP ni sampai 31 Ogos tak silap saya. Betul. So jadi memandangkan tahun ni pun kita kemungkinan besar ataupun memang tak ada sambutan Hari Kemerdekaan. Bagi saya seorang yang nak kata patriotik agak jugalah sebab setiap tahun Hari Kemerdekaan mesti saya hadir ke setiap perhimpunan ataupun setiap pembarisan setiap pagi itu sebab itu menantangkan saya cintakan negara lah. Saya suka tengok keadaan semua kaum berkumpul satu tempat, buat perarakan dan sebagainya, tak kira kaum, semua tu. Jadi salah satu yang budak-budak patut tengok hari ini adalah perkara-perkara yang macam tu. Yang kita bersatu padu. Itu lain lah dari segi sukan. Kalau sukan kita tengok seorang sokong bola tak kira sah Melayu, Cina, India semua akan sokong sebab sukan. Jadi dari segi perpaduan ataupun integrasi salah satu masyarakat ni, bagi saya pentingnya patriotik ni bermula daripada sekolah rendah. Kita tekankan sekolah rendah sebab waktu itulah beliau kenal kawan-kawan dan sebagainya. Okey, itu je saya nak tambah. Terima kasih. Terima kasih Afiq. Dia tak berapa nak setuju dengan sekolah wawasan sebab memang dah ada pun dia kata. Cuma kalau nak tumbuh juga, terus dengan kelas pun merge terus. Kan? Kelas pun sekali je. Ya. India terus. Saya teringat ada bila sebut sepatutnya bermula daripada sekolah rendah. Saya tak tahu zaman Mak Yasir, zaman Afiq, zaman Danish, ada ke tidak? Dulu zaman saya ada satu buku kita diajar, di dalam buku salah satu tajuknya dia ceritakan tentang Lieutenant Adnan. Pernah dengar nama Lieutenant Adnan? Kat sekolah ada tak diceritakan tentang Lieutenant Adnan? Ada tak? Tak ada kan? Ada tak agak? Tak dengar sana. Di zaman saya Lieutenant Adnan tu pun diceritakan. Jadi ada pernah Zaman saya ada sebabnya saya pernah tanya kepada seorang student. Student tu sekarang ni dah masuk U lah. Maknanya ketika student itu lebih kurang 7, 8 tahun, 10 tahun kot yang lepas, ketika dia dalam darjah 5, darjah 6, saya pernah tanya dia, you ada belajar sejarah tak kat sekolah? Tahu tak nama ni? Bila saya petik nama Lieutenant Muda Adnan tu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tak pernah dengar pun nama. Itu baru kita petik satu nama. Kan? Sedangkan zaman saya dulu, nama-nama macam itu dianggap sebagai orang yang berjuang untuk melawan komunis, untuk menuntut kemerdekaan. Jadi benda-benda macam ini kalau tak disemai, menyanyi lagu yang sama itu salah satu daripada kaedah supaya dia sentiasa ingat, belajar di dalam kawasan yang sama supaya orang lebih menghormati, tapi dalam masa yang sama kita kena ingat sejarah, tak boleh lupa sejarah dan tahu kita punya pahit maung generasi terdahulu dalam membangunkan negara, baru kita akan lebih bersyukur, betul tak? Okey. Terima kasih juga Afiq Latif di atas perkongsian tadi. Saya nak pergi kepada yang keempat. So yang keempat ni saya nak bagi pada orang Sabah kot. Dia jauh nunggu ni. Nazmi ada? Nazmi? Boleh. Mana Nazmi? Saya Cik Azan. Nazmi di Sabah di mana ni? Tahu Cik Azan. Tawau, okey. Saya tahu, ya. Okey, silakan Nazmi. Okey, terima kasih. Azan. Okey, jadi seperti yang Danish kata tadi,
kami telah dibahagikan kepada beberapa yang akan dibahaskan ataupun yang akan dikongsikan. Jadi saya akan ambil bahagian untuk sukan. Dan saya akan menyentuh bahagian khususnya di Sabah lah, sebab saya hanya wakil tunggal. Okey, teruskan. Di dalam jawatan kuasa ni daripada Sabah. Ikan di sini berkaitan dengan sukan, iaitu pembangunan sukan di negeri Sabah, Encik Azan. Okey. Kita sedia maklum pasca pandemik ini, kemudahan sukan telah pun dibuka kepada semua. Mengikut setiap negeri, kerajaan negeri telah membenarkan kemudahan sukan untuk digunakan, dan apa-apa saja sukan pun boleh digunakan dilakukan di mana-mana kawasan. Bergantung kepada SOP lah. Kesentuhan Okey, lah. baik. Ya, Cik Azan. Okey. Teruskan. Okey, boleh dengar? Dengar. Okey, baik. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah berkaitan dengan fasiliti sukan. Saya yakin mungkin bukan saya saja yang akan menyentuh hal ini berkaitan dengan fasiliti sukan, terutamanya di kawasan-kawasan yang kurang pembangunan. Macam contoh di Sabah ni, kita mempunyai 16 buah kompleks sukan, dan merupakan kompleks sukan yang terbanyak di Malaysia. Dan ada beberapa lagi lah kompleks sukan yang akan dibina. Jadi perlu ada penaiktarafan, penambahbaikan dari segi kemudahan-kemudahan, dan juga apa yang saya tulis di sini adalah berkenaan dengan pembinaan gelanggang di setiap kampung ataupun taman perumahan. Kerana bagi saya sendiri, apabila saya mendengar sendiri keluhan belia-belia di setiap kampung yang saya pergi bersama dengan rakan-rakan NGO, persatuan-persatuan belia, keluhan mereka berkaitan dengan kemudahan sukan di tempat mereka itu sendiri kurang. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, khusus kepada fasiliti-fasiliti sukan yang kurang di kawasan-kawasan yang tertentu ini, diharapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun yang berkait dapat menyediakan kemudahan-kemudahan yang dapat memberi keselesaan dan memberi peluang kepada para belia di setiap kampung ataupun taman-taman perumahan ni, yang khususnya di kawasan di luar bandar untuk menikmati kemudahan yang disediakan. Ya, Cik Azan? Okey. Dengar? Dengar. Cik Azan? Ya, dengar. Saya dengar. Hello? Ya. Okey, saya dengar. Hello? Ya, dengar suara saya? Hello? Ya, saya dengar. Teruskan. Hello? Dia tak dengar. Tempat dia. Nazmi, okey, Nazmi. Hello? Ya, Nazmi, teruskan. Hello? Saya dengar. Nazmi dengar cakap saya tak? Saya dengar suara Cik Azan. Cuma saya rasa Nazmi punya problem. Okey. Betul lah, sekarang ni kemudahan-kemudahan sukan dah mula dibuka, tapi kita ada SOP tertentu yang perlu dipatuhi, termasuklah tidak ada aktiviti sukan yang melibatkan kontak, ada sentuhan, tidak ada lah. Kalau renang pun kalau tak salah saya baru buka pada minggu lepas, dah mula dibuka. Jadi pengguna-pengguna kita perlu terus kekal dengan SOP, dengan arahan keselamatan, tidak mementingkan diri sendiri, berpeganglah kepada kata-kata yang kita jaga kita tu. Kita tak boleh nak harap orang jaga orang. Orang jaga kita pun tak boleh. Kita kena jaga diri kita. So aktiviti sukan yang dah dibuka akan terus dipantau, dan kalau di peringkat negeri, pegawai-pegawai kita di negeri pun akan membantu bersama dengan MKN untuk memantau penggunaan kemudahan sukan. Begitulah kita punya komitmen untuk memastikan dalam kita memberikan rakyat kita perkhidmatan, memberikan kemudahan, tapi kita perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan. Mana tadi kita punya Nazmi?
Zumi masih di talian? Sambil itu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada sahabat kita si Muaz. Muaz tadi saya ada tapi dia terpaksa mohon keluar. Muaz Cik Azan? Ya saya. Hello? Ya saya dengar. Kan? Maaf Cik Azan, connection saya. Okay, teruskan. Boleh saya teruskan? Ya, silakan. Okey, baik. Tadi saya sentuh berkaitan fasilitas sukan, masih lagi berkaitan dengan masalah ini. Apabila baru-baru ini saja saya pergi bersama dengan pegawai belia dan sukan daerah untuk melawat tapak-tapak pembinaan gelanggang di setiap kawasan. Okey, teruskan. Apa? Proses bagaimana progres pembinaan tersebut. Dan saya lihat bukan saja di kawasan luar bandar masih lagi mempunyai kekurangan kemudahan sukan, dan itulah apa yang belia-belia di setiap kampung sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada pihak yang berkaitan. Dan seperti ingin diwujudkan juga berkaitan dengan sukan litar sukan pemotoran di Sabah. Berkaitan dengan litar sukan pemotoran di Sabah ni seperti yang telah diperkatakan pada tahun lalu oleh YB Menteri yang terdahulu berkaitan dengan pembinaan litar sukan pemotoran. Belia-belia di sana tertanya-tanya apakah progres berkenaan dengan pembinaan perkara yang dijanjikan itu. Adakah hanya tinggal janji ataupun tiada sebarang perkembangan? Kerana sukan pemotoran. Kalau di Sabah cadangan tapak itu? Cadangan tapak tu. Di mana kalau di Sabah? Tak silap hari tu di Putatan, tak silap. Okey. Kawasan tu. Sebab ingin diwujudkan satu sukan pemotoran di Sabah dan Sarawak khususnya kerana sukan tersebut tiada. Ya. Dan jadi dengan adanya litar tersebut, bolehlah belia-belia yang hanya memanfaatkan masa mereka menjadi pelumba haram boleh pergi ke litar tersebut untuk agar dapat memanfaatkan mereka punya kelebihan ataupun apa sekalipun. Okey. Dan cadangan yang saya ingin kemukakan berkaitan dengan fasiliti sukan yang agak kurang di Sabah dan Sarawak khususnya, berkaitan dengan baru-baru ini saja pada tahun inilah perwakilan Departemen Belia juga telah membuat satu kunjungan hormat kepada Menteri Belia dan Sukan Sabah sendiri. Dan hasil daripada perbincangan tersebut secara sebulat suara, kami telah mencadangkan untuk setiap dun, setiap satu dun satu gelanggang. Kira-kira lah gelanggang bola tampar ataupun gelanggang futsal yang boleh memberi kemudahan kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Dan cadangan tersebut, anggaran bagi setiap gelanggang adalah 100,000. 100,000. Dan sebagai contoh saya ambil di Sabah ni sendiri. Sabah mempunyai 60 dun, dan jika setiap satu dun ada satu gelanggang, dianggarkan hanya 6 juta saja diperuntukkan untuk membuat satu gelanggang satu dun. Dan itu less than 10%. Atas gelanggang ada ya. Atas gelanggang tu Cik Azan? lagi. Ya. Tak, justru bina gelanggang tu. Di atas gelanggang tu ada apa lagi? Gelanggang apa? Adakah tak kira pula Cik Azan, gelanggang bola tampar, gelanggang futsal ataupun macam konsep yang ada sekarang ni lah. Ya. Okay. Tapi perlu dinilai semula kerana masih terdapat kawasan-kawasan yang kurang. Ya, Cik Azan.
Hello? Ya, saya dengar. Cuma, Okey. cuma gelanggang ni Azmi. Di Ya. awal-awal tu selepas siap pembinaan kita serahkan kepada NGO, persatuan yang tempat gelanggang itu di mana untuk memudahkan mereka mengoperasikannya. Tapi gelanggang yang sedia ada tu kalau ikutkan dah lebih daripada 7-8 tahun dah punya pembinaan. Ada yang rosak, Betul. artikel secara teruk. Itu gelanggang-gelanggang yang kita ada lah. Okay. Ya, Cik Azan. Dengar. Okey, dan yang terakhir daripada saya berkaitan dengan sukan ni adalah berkaitan dengan sukan e-sport. Sukan e-sport bukan hanya di Sabah, saya pasti semua negeri pun telah membangunkan sukan e-sport ni yang dahulunya tidak dipandang, tapi kali ini telah menjadi satu potensi yang besar dalam pembangunan sukan. Dan bukan saja, malah dalam sukan e-sport ni berpotensi untuk meningkatkan sektor pelancongan dan ekonomi. Jika ada acara-acara yang big event ataupun international event seperti pertandingan-pertandingan PUBG, Dota dan sebagainya diadakan di satu negeri ataupun kawasan, dapat meningkatkan ekonomi dan daripada sektor pelancongan merancakkan lagi ekonomi setiap negeri itu. Jadi cadangan untuk sukan e-sport ini adalah daripada rangkaian pembangunan infrastruktur rangkaian itu sendiri. Bagaimana setiap kawasan itu perlu ada rangkaian yang lebih meluas untuk merancakkan lagi sukan e-sport di setiap kawasan. Karena sukan e-sport ini merupakan muka baru sukan di negara kita. Jadi saya rasa itu saja cadangan daripada saya, Encik Azan. Boleh dengar? Boleh. Cuma sedikit tambahan Nazmi. Ya. Sebahagian besar saya percaya bahawa kemudahan-kemudahan sukan di negeri-negeri ini juga diletakkan atas inisiatif sebenarnya oleh kerajaan-kerajaan negeri, yang mana maintenance-nya, penjagaannya memang di bawah kerajaan negeri masing-masing. Cuma adalah sebahagian daripadanya ada yang di bawah KBS. Itu pun untuk makluman Nazmi, di awal-awal pembinaan dulu semua kemudahan-kemudahan sukan ini diberikan kepada jawatan kuasa penduduk ataupun persatuan yang berdekatan untuk mengurus takbirnya. Itu gelanggang-gelanggang sukan kita yang ada dulu. Tapi idea itu okey. Cuma saya tak tahu cadangan yang mengatakan Lita Motor tu, tahu tak dia projek di mana? Yang saya tahu area pantai barat Sabah, Cik Azan. Pantai barat. Ya. Saya tak tahu sekarang. Itulah tidak perkembangan, Cik Azan berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, okey. Alright. Okey, itu saja Azmi. Ya, itu saja, Cik Azan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya nak pergi kepada seterusnya, nak bagi pada saya nak bagi pada Muhammad Sazwan lah. Muhammad Sazwan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selangor 01. Teruskan Sazwan. Tak clear. Dengar ke suara saya? Okey, teruskan. Pertama sekali nak ucap terima kasih dekat Cik Azan dan Sekretariat kerana bagi peluang untuk saya dalam perbincangan dan semua kita pakai 3 line lah. Grup lain punya lah yang hari ni bawah saya punya jawatan kuasa. First time tu sebab ada hal yang tak boleh dielakkan, so tak boleh nak buka kamera semua
So pelibatan tu tak secara langsung ruang untuk saya kongsi dekat Cik Hazan dan sekretariat dan semua kawan-kawan lah. Pertama sekali mungkin saya boleh kongsi sikit pandangan saya berkenaan dengan apa yang Afiq suarakan tadi dan apa yang Mak Yasir kongsikan tadilah. Ini berdasarkan saya punya pengalaman lah. Antara salah satu isu dan masalah yang saya sendiri find out lah pasal berkenaan dengan sekolah wawasan ni, antara salah satu kenapa idea wujudnya sekolah wawasan ni ataupun sekolah integrasi ni, sebab kita nak bagi masyarakat berbilang kaum ni dia bergaul daripada peringkat bawah kan. Antara punca dan sebab lah, contoh kalau kita nak pergi dekat direct study case lah, macam kita punya pemerhatian sendiri kan. Kalau macam dekat Bandar Baru Bangi, kita dekat Malaysia ni antara masalah dia sebab kita punya kependudukan penempatan kawasan kita tu, kita berkelompok-berkelompok juga mengikut bangsa lah. Contoh kalau macam kat Bangi ni majoriti Melayu. Kalau macam Kajang ada majoriti Chinese dengan Indian kan. So bila kependudukan kita tu berkelompok-berkelompok macam tu yang menyebabkan macam orang-orang Bangi ni dia hantar anak-anak dia dekat sekolah Bangi. Orang-orang kat Kajang ni dia akan hantar anak-anak dia dekat sekolah Kajang sebab ibu bapa akan hantar anak-anak dekat sekolah yang paling dekat dengan rumah supaya senang nak hantar, nak balik kerja semua kan. So ni antara benda yang saya pernah suarakan jugalah dekat pelibatan saya dekat Bangi. Kalau dekat setiap, macam dekat Selangor kita ada, kalau dekat kawasan tu kita ada majlis perbandaran kan. Kalau dekat Kajang ni kita bawah majlis perbandaran Kajang. So disebabkan untuk alang-alang lepas daripada pasca COVID ni kan, antara salah satu daripada aktiviti yang kita boleh buat untuk, sebab tadi macam Afiq cerita tu, kita perlu ada interaksi semua-semua. Mungkin nanti di peringkat taman ataupun di peringkat majlis pembandaran yang dibahagikan mengikut zon-zon ni, mungkin majlis pembandaran boleh memainkan peranan melalui, sebab majlis pembandaran ni didirect bawah Kementerian Perumahan Tempatan kan. Mungkin Kementerian Perumahan Tempatan boleh berbincang dengan setiap majlis-majlis perbandaran yang ada dekat kawasan-kawasan dekat, contoh dekat Selangor ni, contoh macam MPKJ dia cover Bangi juga dan dia cover Kajang. Mungkin kat situ kita boleh buat aktiviti sebab dia nak jumpa dekat sekolah dia tak boleh kan. Dia macam ada kekangan lah sebab dia orang dah sekolah asing-asing kan. So daripada segi tu mungkin kalau macam dekat Bangi, zon 6 MPKJ, kita selalu juga buat program dengan sekolah, dan pemilihan sekolah tu kita tak pilih lah sekolah section 4 Bandar Baru Bangi sebab section 4 ni dah anak murid, murid-murid dia pun ramai yang Malay's kan. So kita pilih sekolah-sekolah yang ada dekat Kajang macam sekolah high school Kajang, Chinhua dekat Kajang. So kat situ mungkin boleh jadi satu cadangan jugalah supaya kerajaan come out dengan satu aktiviti komuniti yang boleh contribute juga, menyumbang kepada interaksi masyarakat, sama ada anak-anak dia yang sekolah ataupun sebab selain daripada kita interaksi anak-anak, interaksi ibu bapa, orang tua dengan yang tu pun dia kena ada juga. Sebab dekat Malaysia ni kita ada macam-macam masalah masalah persefahaman kita. Kadang tu dengan kaum A dengan kaum B, dengan sama bayar dia okey. Dengan yang tua dia tak okey. Macam tu. Ini masalah kat Malaysia. Kadang dia dengan yang orang tua dia okey. Macam si A ni kan, dia dengan
orang yang selain bangsa yang ada bangsa selain daripada dia lah, macam dengan uncle Indian ke, dengan uncle yang Chinese ke, yang lagi tua dia okey, yang sebaya pula dia tak okey. Macam tu, ada kat macam tu. So mungkin tu antara salah satu benda yang kita boleh try to look at lah. Satu lagi yang saya boleh kongsikan lah, masa yang berbaki ni, ni berdasarkan pemerhatian saya, sebab kebanyakan perbincangan kita akan bincang pasal apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita buat pasca COVID ni kan, sebab kita ada pengalaman diuji daripada segi bisnes, daripada segi hidup, daripada segi pengurusan keluarga dan lain-lain tu waktu zaman COVID lah, sebulan 2 bulan yang lepas, yang menyebabkan kita memerlukan beberapa idea ataupun cadangan-cadangan, mekanisme baru untuk kita buat dalam kita punya ni kan. Kalau daripada segi untuk integrasi dan perpaduan, saya perasan satu benda. Waktu PKP hari tu dan sekarang, antara salah satu benda yang orang lagi kerap buat, dia sebelum COVID, sebelum PKP hari tu dia dah selalu dah buat. Waktu PKP tu dia memang selalu buat. Antaranya adalah dia punya pelibatan dia dalam internet. Maksudnya dia buka YouTube, dia buka Facebook, dia buka Twitter, dia buka Instagram, dia buka. So PKP menyebabkan kehidupan rakyat Malaysia ni dah sebati, dia lagi sebati dengan internet kan. So tu masalah yang ni pun saya punya concern juga bila saya baca. Saya pun boleh kongsi, kalau saya boleh kongsi dekat Cik Hazan dengan kawan-kawan, antara benda yang kita boleh anggap sebagai satu kegusaran lah bila kita baca sosial media ni, selain daripada isu-isu macam fakta tidak benar, isu-isu tambah kuah kepada sesuatu benda, contoh macam banyaklah. Kalau nak list kan, zaman waktu PKP tu memang banyak lah benda tu datang daripada siapa-siapa ke, daripada orang muda ke apa benda, dia datang daripada pelbagai pihak lah. Tapi yang pasti je, siapa buka YouTube, siapa buka Twitter, siapa buka Facebook, dia akan baca. So antara salah satu benda yang saya rasa lah dia agak kurang, mungkin counter naratif ataupun usaha untuk menjawab ataupun memberi maklumat yang betul kepada isu yang dibangkitkan dalam sosial media ni, bagi saya dia dah ada dah. Cumanya kalau nak tengok daripada segi, contoh macam Jabatan Penerangan Malaysia kan, bawah Kementerian Komunikasi, saya baca juga dia punya, saya follow Twitter dia, Facebook dia, dengan dia punya Instagram semua saya follow lah. Tapi dia punya maklumat yang ada dekat dalam tu, dia cuma bersifat macam listing je. Dia maksudnya macam contoh macam pasal new norma, yang pasal basuh tangan, jaga jarak, macam tu je. Benda-benda yang macam menerangkan, ataupun contoh macam ada satu tweet daripada Twitter A kan. Tweet tu dia float lah dekat dalam Twitter. Lepas tu dia tak ada macam susulan daripada jawapan-jawapan yang datang daripada laman account yang ada authority. Contoh macam Jabatan Penerangan, macam tu. Macam jabatan-jabatan lain yang terlibat lah, daripada segi untuk counter benda tu. Dan benda tu saya rasa ada, tapi dia daripada effort individu. Maksudnya adalah individu yang bertanggungjawab, yang rasa macam, oh aku nak explain kat si A ni, oh sebenarnya bukan macam ni, macam tu. So kalau ada yang daripada segi cadangan untuk method lah kan, problem kita come out dengan method kan. So mungkin nanti
saya boleh cadangkan kepada untuk buat satu gerak kerja yang mana setiap jabatan ataupun Kementerian Komunikasi bawah Jabatan Penerangan, kita ada dekat setiap channel yang ada dekat sosial media yang boleh jadi sebagai badan ataupun unsur yang boleh jadi counter naratif. Maksudnya bukan hanya sekadar terangkan tapi dia menjawab, maksudnya dia bincang. Maksudnya kena memang benda ni pun kalau government buat boleh buka peluang pekerjaan dekat orang-orang yang berminat dengan kejaya-kejaya yang macam ni lah. Maksudnya dia duduk dekat depan PC, selain daripada dia buat kerja-kerja dia dekat kementerian, dia jadi macam bertolongjawab soalan, tolongjawab isu macam tu. Sebab kalau Cik Azam perasan, kalau kawan-kawan pun perasan lah, saya tak tahu lah orang lain, tapi saya antara orang yang memang dalam 24 jam hidup saya memang akan baca Facebook, saya akan baca Twitter, saya akan baca Instagram, saya akan buka email tu. Benda tu memang nak tak nak saya memang kena, saya akan buka lah. So banyak isu, lagi-lagi waktu zaman PKP itu. Dan salah satu mekanisme lagi, kita boleh guna offline ataupun approach macam dekat RTM kita ada iklan, dekat channel-channel yang mainstream kita dah buat iklan untuk sama ada kesedaran ataupun kita buat counter naratif kan. Tapi counter naratif ni dia perlu berlaku one to one. Dia tak boleh macam, sebab benda tu dia float dan dia perlu dijawab. Kalau macam kita buat, kalau kita buat poster ni, poster tu dia tak boleh menjawab. Contoh macam saya tweet lah satu isu, contoh macam benda ni tak bagus. So kalau poster tu dia tidak boleh counter benda tu. So mungkin salah satu usaha yang kita boleh buat adalah kita wujudkan itulah. Dan satu lagi, untuk method kepada cadangan ini, saya rasa mungkin pihak kementerian melalui Kementerian Komunikasi dan kerjasama PDRM ke, kerjasama daripada Jabatan Penerangan ke, mungkin kita boleh buat ataupun kita boleh fokus kepada usaha sama yang mana channel dan benda ni ada audience daripada rakyat, ada audience daripada masyarakat. Sebab kita macam kita buat marketing lah, kalau kita market dekat tempat yang orang tak tengok, maksudnya marketing kita tu tak berkesan lah kan. Dan saya suka juga salah satu usaha, sebab benda ni pun saya dapat idea bila antara benda yang saya selalu ambil kesempatan lah untuk belajar, kenyataan rasmi Perdana Menteri waktu zaman PKP. Sebab sambil-sambil boleh belajar buat ucapan rasmi, cara dia susun teks semua, saya suka bila ucapan rasmi Perdana Menteri ambil kesempatan untuk gunakan elemen-elemen yang ada kaitan dengan daily rakyat. Maksudnya sebut pasal subuh yang mana orang buka YouTube hari-hari tengok dia dan lain-lain lah. Dan bila kita tengok diorang ni pula, kebanyakan diorang ni kalau kita buka YouTube channel diorang punya konten macam contoh Syazmi Sazali, macam YouTubers lah, macam Sugu, dia punya konten dia sekarang lebih kepada macam kehidupan seharian, kerja keras, umpamanya itulah. Mungkin kerajaan boleh selain daripada kita ambil duta-duta yang macam angkasawan, duta-duta yang macam pemain nombor 1 dunia Malaysia, macam itulah kan. Mungkin kita boleh suruh diorang buat YouTube channel video yang 10 second yang cerita dekat rakyat, yang akan boleh jadi viral, yang akan boleh jadi juta-juta view, yang mana video tu cerita pasal nak check benda ni, nak sebar berita ni kena sahih, tak boleh palsu. Macam itulah, lebih kurang lah. Sebab saya rasa macam diorang ni, golongan-golongan ni, dia ada audience. Diorang ada audience yang tapi daripada segi pemilihan diorang ni pula, kementerian boleh pilih lah, sebab ada orang dia influencer daripada segi macam
fashion, semua-semua. Kalau influencer dari segi fashion tu bagi saya kalau kita ambil, dia macam tak ada effect, dia tak ada kesan sangat. Macam tu. Mungkin kita boleh buat, maksudnya, so bila rakyat pagi-pagi tengah jam atau boleh tengah tunggu anak dia nak siap semua kan, dia buka YouTube, konten YouTubers ni bukan konten cinta dah, dia rasa konten pasal rakyat ni kena kerjasama, rakyat ni macam tu lah lebih kurang. Tu yang bagi saya macam antara cadangan, sebab saya pun macam, saya suka tengok YouTubers kat Malaysia, tapi saya macam, saya mungkin antara orang yang tergolong dalam orang yang ada demand untuk, kan best kalau YouTube ni 5 minit ataupun 2 minit kita pasal jangan bergaduh, jangan cyberbully orang, jangan instead of sebab 90% of 90% daripada konten dalam YouTubers, YouTube dekat dalam internet kebanyakan cerita pasal prank girlfriend curang lah kan. So macam, tapi di mana ada audience, so mungkin kerajaan boleh macam cari macam angle yang macam apa yang dibuat oleh ucapan rasmi Perdana Menteri lah. So antara yang saya punya macam, saya terfikir juga kalau saya boleh macam kongsi. Dan lagi satu, last untuk kerjaya, nanti kan ni panjang pula kan. Untuk kerjaya, saya rasa mungkin saya kadang kerajaan kan semalam kita dah lancarkan MyGig kan. Okay. Mungkin dalam MyGig tu kita boleh fokus kepada industri-industri perniagaan yang kalis krisis atau kalis inflasi. Contoh macam makanan, macam baju. Sebab ni pengalaman saya lah, saya boleh share dekat kawan-kawan yang ada dan Cik Azan juga. Waktu PKP hari tu saya macam, saya cabar diri saya lah, walaupun saya ni tak adalah reti sangat berniaga kan, tapi saya cuba juga macam terlibat dengan circle tu. Dan saya macam, diorang ni walaupun zaman PKP tapi sebabkan diorang bisnes ataupun diorang jadi dropship je, jadi agent je, tapi sebab diorang pilih strategi ataupun produk yang betul dan produk tu yang ada kalis krisis lah. So walaupun tak ada duit, diorang make thousands lah, still jual baju kota itu sampai 20,000 sampai 30,000. So kalau 20,000 30,000 dropship orang muda boleh dapat share dalam 5%, dapat 4,000 hari tu, okey lah kan. Macam tu lah. Zazwan itu buat apa? Macam mana? You buat apa itu? Jual barang apa? Saya hari tu kawan saya lah ajak dia ada jual baju lah, baju Melayu dengan kurta. Lepas tu bila dia cakap sebenarnya kita nak, dia salah satu daripada purpose dia lah, dia nak cari dalam keadaan orang duk cita-cita ni kan, ada duit lah semua, tapi sebenarnya ada peluang yang dalam, sebab saya perasan dalam MyGig tu dia banyak sangat macam MyGig tu kalau boleh memanglah kita akan JV dengan company yang besar-besar lah kan, peluang pekerjaan ke apa semua. Mungkin kita boleh buka satu slot yang macam dia simple je, dia jual cookies je macam tu lah. Macam ini adalah tawaran untuk jadi dropship atau agent cookies je, macam bila orang dengar kerjaya tu macam alah jual cookies je pun, tapi kalau jual cookies tu boleh 10,000 sebulan, why not kan, macam tu lah. Okay, terima kasih Zazwan. Itu je lah yang saya boleh share. So sebelum saya bagi, saya teringat dulu ketika krisis ekonomi 97-98, ketika semua businessman merudum lah, ketika perniagaan, semua perniagaan jatuh, ekonomi jatuh. Ada satu perniagaan ini, orang ni kebetulan saya kenal melalui kawan saya lah. Dia mengaut keuntungan pada waktu itu. Pada tahun 97-98, ketika perniagaan yang lain jatuh tapi dia up. Ketika itu kerajaan mengumumkan kempen belilah barangan buatan Malaysia. Jadi kawan ni dia mengaut keuntungan juta ringgit daripada industri dia. Dia hanya menjual kotak je. Jual kotak. Sebabnya pada waktu itu 97-98 permintaan terhadap kotak untuk dicetak di luar kotak itu, belilah barangan buatan Malaysia, begitu tinggi. Hampir semua industri perlukan kotak-kotak yang ada tulis belilah barangan buatan Malaysia. Jadi pengusaha kotak ni untung berlipat ganda.
Jadi macam yang Zazwan cakap tadi, ketika ekonomi meredup, ketika orang lain bisnes dia down, sebenarnya ada lagi bidang yang boleh mencampakkan ekonomi dan pendapatan kepada orang-orang yang berniaga ni. Okey, terima kasih Zazwan di atas perkongsian tersebut. So saya nak pergi kepada Melvin. Lama menunggu Melvin ni. Selangor 02. Baru dia senyum. Okey Melvin, apa khabar Melvin? Ya, baik Tuan. Okey, kita teruskan Melvin. Kita ada masa kita lebih kurang dalam 38 minit lagi. Kita ada 5 orang lagi yang nak bagikan idea. Jadi pendek-pendek kan kita bagi masa. Last tu kita nak boleh. Teruskan. Okey. Saya nak bawa pasal isu sports dan juga cadangan lah. So isu yang saya dengar daripada kawan-kawan saya, biasanya mereka daripada side karate dan taekwondo. Okay. So bila datang pada karate dan taekwondo, bukan saja karate dan taekwondo dan juga banyak-banyak sport lain ada isu ni. Isu apa? Karate dengan sports kena ada satu instructor, so ada clubs, ada persatuan. So mereka buat business dengan jadikan satu persatuan untuk trainingkan pelajar-pelajar, lepas tu hantar mereka ke national level, lepas tu SEA Games semua. Okay. So masalahnya sini isu adalah kalau ada setengah-setengah persatuan, mereka dah daftar di bawah Kementerian Belia Sukan, tetapi bila nak bawa mereka kepada training atau selection, so mereka tidak dibenarkan disebabkan mereka bukan sahabat-sahabat untuk persatuan itu. Ada masalah-masalah tertentu sport taekwondo dengan karate. So apa masalah kat sana, kalau ada setengah atlet yang memang pandai nak tanding dengan SEA Games ke, ada bakat, tetapi internal politics dalam tu tidak membawa mereka ke to the level yang tinggi. So apa cadangan saya, bila nak buat selection untuk kelab sukan ke, MSN ke ataupun national team ke, biar open kepada semua dan juga minta ke KBS untuk turun untuk pandang apa mereka membuat kat sana. So adakah semua atlet kat sana akan datang, sebab bila buat selection, bukan semua clubs invite untuk datang ke sana. So bila atlet-atlet yang memang ada bakat yang tinggi nak fight dengan orang lain, tidak dapat peluang untuk masuk selection. So itu adalah setengah problem yang face di bawah sports. Itu adalah isu saya ingat nak bawa. Lepas tu cadangan saya, cadangan apa? Ya? Okey, teruskan. Ya tuan. Okey. So cadangan saya untuk sukan juga dan juga untuk perniagaan, entrepreneurship. Sekarang kita boleh tengok di bawah semua majlis perbandaran. So kalau contohnya Majlis Sepang ke, Shah Alam ke, ada banyak tanah setingan yang tak guna langsung. Okay. So ada so apa mereka buat? Mereka biar macam tu, ataupun ada illegal things happening lah, sebab ada yang tanam pokok, tanaman sendiri illegally. So benda itu tak manfaat untuk diri sendiri saja, tapi tak manfaat untuk negara. So apa cadangan saya, membenarkan dan memberi geran untuk membina tempat sukan. Maksudnya yang tadi ramai kawan saya yang cakap untuk kompleks sukan semua, tapi benda ni membenarkan satu belia untuk membina. So KBS ke ataupun lain-lain agensi membenarkan dan juga memberi geran dan juga memberikan tempat-tempat yang tak guna tu untuk mereka membina. So daripada benda ni, tapi dalam itu bukan saja ada sport, kita ada gelangan, badminton, futsal, e-sport dan juga kalau boleh motor runaway lah. So boleh mengurangkan mat rempit. So tapi saya faham mentaliti mat rempit dan juga mentaliti kita memang lain. Tapi bila kita membenarkan orang ramai untuk menggunakan tempat-tempat itu, kita boleh mengurangkan ahli-ahli baru masuk ke mat rempit. So benda ni boleh encourage young entrepreneurs dan juga mengurangkan masalah-masalah belia yang buat drug trafficking, mat rempit, gangsterism dan banyaklah. So ini adalah isu dan juga cadangan saya. Tapi kita tak boleh juga gunakan semua tanah-tanah yang ada tu untuk bina gelanggang-gelanggang tu, tak boleh. Bukan semua, tapi at least satu daripada setiap parlimen lah.
memang dalam, because daripada area saya boleh tengok kat Dengkin saja ada banyak aktor yang memang tak guna langsung. So mereka biar je macam tu. Tapi bila saya check ada di bawah Majlis Perbendaharaan ataupun Majlis Tanah. So bagilah geran pembina. You di Dengkil? Saya asal Dengkil. Dengkil tak ada gelanggang sukan, tak ada kompleks sukan? Ada kompleks sukan. Okay. Memang tak ada. Yang ada apa? Yang ada paling dekat kita kena pergi nilai. Kalau kita nak main sukan ada padang-padang biasa je. Padang sekolah kita boleh guna, padang taman. Dan juga kalau kita nak main futsal ataupun badminton kita kena pergi ke Cyberjaya. Yang tu ada di bawah Majlis Perbendaharaan. Tapi memang jauh dari Ketua. Kalau nak datang orang dari Sepang memang besar. Orang nak datang dari Sungai Pilih ke Cyberjaya memang dalam 45 minit. Memang jauh sangat lah. So apa cadangan saya, so menggunakan tempat-tempat ini untuk boleh dapat duit lah. Yang buat bisnes ke ataupun kepada peniaga muda. Ya. Tanah tu ada, tanah tu tanah kan semua milik Persekutuan, ada tanah Siapa Melvin nak bermotor boleh pergi Sepang. Macam yang Afiq cakap, kalau orang tu bermotor, motor, kita tak boleh di situ siap semua tempat pun kita buat litar motor. Kan? Dia jadi tak berapa ekonomik sebenarnya. Kalau tempat yang memang di mana ada kes-kes mat rempit yang banyak, kita boleh bina ikut keperluan. Kalau keperluan area-area sini memang ada perlu futsal dengan badminton lah, sebab memang ramai main badminton, futsal pergi tempat jauh ataupun mengambil dewan-dewan yang Majlis Perbendaharaan punya. Tapi memang tak cukup. Tak cukup lah. Sebenarnya gelanggang-gelanggang tu ada. Gelanggang badminton ada yang tu di bawah yang dewan-dewan biasa yang kita boleh badminton saja. Futsal memang tak ada langsung. Futsal, e-sports semua tak ada langsung. Yang ada dewan yang di bawah Majlis Perbendaharaan untuk main badminton je. Kalau banyak rata-rata gelanggang futsal. Banyak tempat futsal ni. Ya? Gelanggang futsal banyak tempat, tak tahu kat Dengkil ni. Saya rasa gelanggang futsal banyak. Yang terbuka, yang betul-betul tapi even dekat taman-taman perumahan pun tak ada padang ataupun tak ada gelanggang futsal ke? Ada gelanggang futsal tapi memang tak tahap macam yang main futsal. Memang orang yang kat sana memang lepak aja. Kalau nak main futsal memang dangerous sebab dia guna simen. So bila guna simen memang dangerous. Kalau jatuh memang efek dia lain lah. Yalah dia tapi syukur-syukur gelanggang ni saja surface untuk gelanggang futsal tu macam ada yang pakai sintetik, ada yang pakai rubberized, ada yang simen kan. Tapi boleh untuk riadah kecuali untuk menganjurkan kejohanan-kejohanan untuk pertandingan. Tapi kalau untuk beriadah, benda tu boleh apply, boleh diguna. Cuma saya pelik kalau dekat Nilai, dekat Dengkil ni kalau tak ada kemudahan-kemudahan tu saya rasa pelik lah tu. Kalau yang ada top lah, Dengkil masih dalam kawasan Selangor yang agak tinggi kan. Bandar lah, bandar. Ya? Dengkil dengar. Cik Azan, saya tambah sikit tentang Mak Rempit tadi. Ya, silakan. Isu Mak Rempit ni, contoh saya berada di Seremban, kalau Negeri Sembilan ni paling top dia Senawang dengan Port Dickson lah. Tempat rempit paling ramai lah. Jadi cara untuk kita kurangkan tu macam mana? Sebab kebanyakan di antara mereka, kalau kita nak suruh mereka, okey, pergilah merempit tempat yang betul, pergilah masuk sukan motor yang betul. Tapi kebanyakan di antara mereka berpendapatan rendah. Jadi diorang bukan sampai satu tahap yang kita kena cakap diorang pergi masuk sukan motor, sebab sukan motor bukan satu sukan yang orang kata murah lah. Macam kita main futsal, beli sebiji bola boleh main ramai-ramai. Jadi macam mana Cik Razan rasa sendirilah, dari pendapat Cik Azan sendiri, bagaimana kita nak kurangkan gejala rempit ni? Sebab mereka suka berlumba. Mereka suka berkumpul, mereka suka dengan kawan-kawan, mereka suka berlumba. Jadi keadaan ni agak merumitkan lah di Negeri Sembilan. Memang tinggi. Rempit dan juga dia dulu satu ketika di Negeri Sembilan tu memang PD dengan Senawang tu antara yang ramai berlumba. Satu ketika dulu
ketika mesyuarat pengurusan di peringkat negeri, dilaporkan ketika gelanggang-gelanggang futsal tumbuh banyak di Negeri Sembilan, gejala merempit tu kurang. Kita cuba cari apa signifikannya antara gelanggang dengan gejala merempit. Rupa-rupanya orang merempit ni banyak sebab ramai yang menengok. Dia ramai orang menonton, itu sebabnya ramai yang merempit. Cuba kalau Saya pun pernah pergi. Padahal gelanggang perlombaan motor di Negeri Sembilan tu ada tu dekat Jempol. Tetapi dia kata jauh pula. Itu sebab saya katakan kita tidak boleh nak bina di mana orang rempit di situ kita bina. Tak boleh. Pasal kos dia tinggi. Jadi sebenarnya benda ni ada benda yang menyokong, ada orang melihat, ada orang yang menonton. Gejala tu amat banyaklah. Kan? Kalau dia fikir benda tu benda yang baik, dia tak buat benda yang tak baik. Kalau dia rasa ada benda yang lebih baik, dia tak akan berlumba merempit. Kerana merempit tu bukan benda yang baik. Kalau dia nak merempit secara yang betul, berlumbalah secara yang betul di gelanggang yang betul, dia tak? Tapi di Jempol tu ada litar dia. Ada Jempol litar dia. Itu dah memang trend dan kegemaran. Kita nak buat macam mana. Saya tak boleh nak menyelesaikan masalah, Taufik. Kan? Orang berlumba tu saya tak boleh nak menyelesaikan masalah. Tapi saya kadang-kadang geram juga tengok. Saya pernah berhenti di satu tempat, berdiri, tengok budak merempit ni, sampai dia bersurai lah. Itu tahap marah saya. Kadang-kadang kan, mereka ni suka berkumpul, suka lepak dia sebenarnya. Jadi macam Cik Azlan kata tadi, kalau kita bina gelanggang futsal dan sebagainya, diorang nak duduk satu tempat, duduk ramai-ramai, nak borak dan sebagainya. Sebab itu je masa yang macam diorang waktu tu diorang buat lah. Maknanya diorang tak fikir lagi pasal kejayaan dan sebagainya. Kebanyakan adalah remaja sendiri yang berlupa. Iyalah. Rapet dia nak selesaikan tu. Alamak. Tapi Melvin, saya jadi macam tu. Kalau tak ada gelanggang dekat Dengkil tu, saya jadi pelik je. Saya rasa nak pergi ke Dengkil nak tengok kat mana ada gelanggang. Ada yang gelanggang, tapi gelanggang itu tidak like kalau tengok kalau saya memang okay, let's say saya kaki futsal, saya nak tengok gelanggang itu, saya tak ada mood nak main. Ya, teruk sangat. Gelanggang itu, ya. Okey. Kita ambil perhatian apa yang Melvin cakap tu tadi. Ya. So kita ada lagi 4 orang dalam masa yang kurang setengah jam ni. Kita pendekkan lagi statement kita. Apa yang saudara cakap. Kita ada next ni yang belum. Sendri Bakat dari Sarawak ni. Saya lama menunggu. Mana Sendri? Sendri ada tak? Ya, saya. Allah, perempuan lah. Ada. Okey, kita nak dengar suara wanita lah pula. Silakan. Terima kasih. Okey. Okey, saya bercakap mengenai isu tentang sukan di Sarawak. Okey. Boleh dengar tak? Saya boleh dengar. Okey. Isu sorry, saya punya video tidak dapat Okay. Isu sukan di Sarawak, apa yang saya mau cadangkan sini majoriti cadangan saya mau bagi. Contohnya pembinaan stadium yang baru yang dilengkapi skrin LED mesra alam untuk e-sport. Memandangkan PKP kita tak dapat nak buat sukan yang seperti bola sepak semua tu. Jadi e-sport majoriti para belia sedang main sekarang. Yang kedua, sama seperti Sabah tadi, naik taraf pencapaian internet, terutamanya di luar bandar. Ini sekaligus dapat menarik minat anda Terusnya pembinaan hendaklah tidak tertumpu di ibu negeri sahaja. Dapat dengar tak? Itulah betul lah Sendri cerita pasal pencapaian internet di Sarawak ni tak apa ni. Putus-putus tu. Ya. Ya, memang putus-putus. Di bandar ni, Bintulu ni. Tapi capaian internet memang tak kuat di Sarawak. Bintulu. Ya. Patutlah terputus-putus. Ya. Okey. Pembinaan pusat sukan
pembinaan pusat sukan, kalau boleh saya cadangkan jangan tertumpu di ibu negeri sahaja. Mungkin letak di bandar-bandar lain di Miri, Bintulu ataupun juga kawasan pedalaman seperti Kapit. Macam di Bintulu ada kompleks sukan? Bintulu ada kompleks sukan tapi dia punya fasiliti tidak dijaga dengan rapi. Sebagai contoh saya bagi padang futsal. Dapat dengar tak? Ya. Okey, padang futsal di Bintulu, padang satu guna dibayar. Dia perlu dibayar untuk penambah baikkan, tetapi tidak pernah ditambah baikkan lagi. Sekarang dia punya padang futsal tu berlobang-lobang semua tu. Jadi tidak selamat untuk mereka bayar tapi tidak ditambah baik. Apa ni? Sendiri main sukan apa tu? Futsal. Ya. Bila last main futsal? Tahun lepas kot. Gelanggang yang sendiri siapa punya tu? Majlis gelanggang yang Sendiri maksudkan tadi, siapa punya? Owner dia siapa? Yang tu saya kurang pasti, tapi tu memang di kampung. Dia punya tu memang padang futsal satu Malaysia. Oh, okey. Faham. Okay. Lepas tu kalau boleh saya mau mencadangkan perkenalkan sukan payung terjun di Sarawak gitu. Payung terjun? Sebab sukan payung terjun. Okey. Payung terjun ke paramotor ke apa ni? Sukan payung terjun ke yang paramotor tu? Sorry, kurang jelas. Sukan payung terjun ke sukan paramotor? Payung terjun, paramotor pun boleh. Okey. Tu tawak dari Johor tu mati je tu, baru masuk dia. Yang tawak. Okey, Sendiri. Maaf lambat masuk. Bawa balik kebun. Okey, Sendiri itu saja ya. Dah terputus-putus lah Sendiri hari ni. Okey, lagi yang lain yang belum. Saya nak pergi kepada Cik Aidil Arfan. Ada? Cik Aidil Arfan? Ada saya. Okey, sebagai Cik Aidil pula. Silakan. Okey. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih atas penyediaan platform ni. Okay, saya straight forward to the point. First untuk sukan. Okay, ada permintaan daripada kalangan belia untuk perkasakan semula sukan softball dan baseball. Terutamanya di sekolah. Sebab kalau kita perhatikan sukan ni jarang. Kenapa? Baseball dan softball. Softball. Baseball. Yes. Okey. Sebab kita perhatikan kurang dapat sambutan. Pertandingan ni ada dianjurkan dalam MSSD tapi tak banyak sekolah yang join sebab kurang jurulatih. Tapi kita ada kelab persendirian lah, macam kelab bola kan, kelab softball, dan kita ada pertandingan peringkat kebangsaan semua. Cumanya permintaan daripada kalangan belia di peringkat sekolah lagi, mungkin persatuan-persatuan yang bebas ni, kelab-kelab ni boleh bekerjasama dengan sekolah untuk daripada segi provide jurulatih ke, dan juga mungkin fasiliti. Macam sekolah saya ada fasiliti tapi tak ada yang main, tak ada yang coaching. Mungkin daripada sukan ni kita boleh perkasakan balik lah softball dan baseball. Ini permintaan daripada belia kat inilah kawasan Lembah Kelang ni. Ada fasiliti tapi kadang-kadang tak ada jurulatih. Ada jurulatih, kadang-kadang tak ada budak. Mungkin kita boleh buat bancaan lah ke sekolah-sekolah mana yang berminat nak join, baru kita providekan jurulatih.
dan mungkin ada yang berminat tapi sekolah tak ada fasiliti, kita boleh sediakan fasiliti. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kejohanan peringkat negeri ataupun daerah ada tak acara sukan tu? Saya join. Ada tak pertandingan dia? Pertandingannya yang saya perasan ada dipertandingkan kat MSSD tapi tak tahu ada penyertaan ataupun tidak. Tapi kebanyakan tak ada penyertaan di peringkat MSSD. Okey. Yang kedua untuk sukan juga berkaitan dengan pemotoran, mungkin lari sikit lah. Pemotoran ni contohnya saya mewakili belia kat bandar. Kebanyakan belia nak rempit tu tak adalah sangat. Dia berminat dengan benda-benda macam karburator ni, mekanik ni, kita ubah renovate ni sikit. Prospek motor tu, kadang-kadang kita renovate motor tu sendiri kan, boleh jadi RZ lah sebagainya. Jadi ada cadangan untuk kita bekerjasama dengan Giat Mara dengan lebih kerap ataupun mana-mana badan untuk anjurkan bengkel pemotoran terutamanya kawasan PPR secara percuma. Sebab mereka minat benda ni, cuma kadang-kadang tak ada platform, kadang-kadang ada tapi mahal. Jadi kita cuba untuk gerakkan dengan Giat Mara sebab Giat Mara pun ada buat, tapi kebanyakan yang saya tengok Giat Mara punya dia buat di event-event tertentu. Macam ada carnival baru mereka datang buat secara percuma. Dan juga dia nanti tak ke menggalakkan lagi budak-budak yang mengubah suai? Mengubah suai. Okey, sebenarnya dia berbincang dengan ni lah. Pasal you cakap tadi pasal budak-budak punya kegairahan mereka mengubah suai enjin. Kan? Kalau buat kerjasama dengan Mara tu untuk diorang tu seolah menggalakkan lagi untuk diorang mengubah suai enjin lah. Tak macam tu. Dia cuma lagi kita... bagus Cik Azan. Kreatif budak-budak tu akan lagi bagus. Okey. Kita habiskan. Saya menyokong. Cuma bengkel tu kita buat dia secara proper lah. Maksudnya kita ajar dia termasuk undang-undang juga. Tak adalah dia terbiar renovate sini renovate sana. Dengan ada bengkel tu dia akan lebih proper lah. Ada prospek tertentu. Dan kedua, untuk menyelesaikan celahan daripada tadi saudara Afiq Negeri Sembilan ada cerita pasal tempat lepak. Macam kawasan saya Wangsa Maju ni ada cadangan. Kita tak perlu bina kompleks sukan yang besar-besar ataupun sebagainya. Mungkin boleh jadikan sesuatu tempat, contohnya seperti padang. Kita betulkan padang tersebut, cantikkan, dan kita jadikan dia hub belia. Maksudnya boleh kumpul di situ, duduk lepak di situ, dan juga benda-benda macam bengkel, pemotoran ni semua kita boleh adakan kat kawasan tersebut untuk macam buka sale ke, pameran kereta, motor, kita adakan di ni. Ini juga cadangan daripada pengurus kawasan Wangsa Maju sendiri, pengurus kawasan di BKL yang cuba bawa benda ni lah. Dan saya tengok itu agak macam boleh settlekan masalah remaja merempat kat tempat-tempat yang tak sepatutnya. Kita kumpulkan mereka di satu tempat lah, jadi hub. Tak perlu bina mewah-mewah. Okay. Ada ke komplek rakan muda tu? Kalau komplek rakan muda, jauh tak? Wangsa Maju nak pergi ke Kera? Agak jauh sebenarnya. Kalau saya agak jauh lah. Berapa jauh? Tapi tak adalah jauh mana, boleh lah juga. Kadang-kadang ke Kombes Kampung Padan pun ramai yang turun ke sana. Itulah, kita tengah renovate tu. Naik taraf tu. Naik taraf. Okey. Seterusnya untuk kebudayaan. Okay, ni ada cadangan lah daripada belia sendiri. Untuk kebelakangan kita berbincang tentang Road to Oscar. Kita nak hantar filem kita tu ke Oscar. So jadi kita mahu melibatkan lebih ramai golongan belia dalam program Road to Oscar ni. Terutamanya dalam pengambilan produksi filem dan bakat-bakat tertentu. Sebab apa yang kalau saya perhatikanlah, Oscar ni antara nak menang dia bukan saja pelakon kena cantik, lawa, tapi jalan cerita tu menepati cita rasa ataupun dia menyentuh hati lah. So perlu utamakan belia-belia yang punya bakat dan sebagainya. Kita kena bekerjasama dengan produksi filem untuk tempatkan mereka sekali dengan produksi dalam perfilman. Dan juga saya perasan ramai juga belia yang suka buat editing video dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh cadangkan bengkel
editing video advance. Mungkin dah ada bengkel-bengkel seperti ini, cuma kebanyakan bengkel ada yang berbayar dan ada yang dianjurkan oleh individu-individu tertentu. So mungkin KBS boleh ambil alih, pergi ke rumah-rumah PPR ni, sebab saya ramai rakan-rakan di PPR ni yang berminat untuk buat ni, cuma mereka belajar sendirilah, tak ada bengkel yang proper. So kita boleh ajar mereka untuk editing video advance untuk mereka sertai. Mungkin dengan percuma, kita Persatuan Belia di KL boleh menggerakkan, cumanya sistem ataupun modulnya kita tidak tahulah macam mana. Mungkin pihak KBS boleh mempertimbangkanlah modul dan sistemnya. Dengan kata lain, itu melihatkan industri kreatif lah. Industri kreatif, ya. Industri kreatif. Nanti dia akan pecah-pecah kalau dia punya bahagian itu. Okey, Cik Aidil. Benar-benar. Thank you very much. Kita bekerja dengan masa ni. Kita ada lebih kurang dalam 14 minit lagi. Yang belum mengambil bahagian ada Afiq Farhan, kata saya. Sudah, Afiq Farhan dari Johor, Farhan Mokali dan juga Tawab. Tawab ni last kali lah pasal dia datang lambat. Kita bagi Afiq Farhan dulu. Mana Afiq Farhan? Afiq Farhan belum kan? Ada tak Afiq Farhan? Afiq Farhan lunch tadi saya nampak kat kantin. Ya, okey. Kau dia buka dia punya channel dekat sana. Farhan Mokali? Ada tak? Saya nak check. Ada. Okey. Masih ada. Okey, Farhan teruskan dulu. Saya daripada wakil jawatankuasa lain pun boleh ya? Boleh. Kita boleh share je. Walaupun ada yang lain. Saya masuk bukannya saya tak ada apa cadangan usul dan sebagainya ataupun ada yang dah prepare, tapi cuma saya nak rangkumkan apa yang saya dapat lihat, apa dapat saya perhatikan. Saya tertarik dengan isu mengenai perpaduan tadi, yang awal tadi, yang dibawa oleh Mak Yasir dan juga Afiq Latif dan juga saudara Abi Syazwan mengenai perpaduan. Bila kita menyebut sebagai Afiq tadi menyebut saya sekolah wawasan, dekat tempat saya memang ada satu sekolah wawasan, memang sekolah wawasan di Manjung, Perak, memang ada sekolah wawasan digabungkan antara 3 sekolah ataupun 3 jenis sekolah, iaitu Melayu, Cina dan India. Tapi kita tahu bahawa sekolah wawasan ni mempunyai kelemahan dia, mempunyai kritikan dia, kerana sebenarnya ada certain organisasi yang tidak senang dengan usaha ni dan banyak perkara-perkara yang menyekang perkara ni. Jadi ada juga yang memberi pendapat bahawa apa kata selain kemudian kita berkongsi fasiliti dan sebagainya, apa kata kita berkongsi terus sekolah. Kelas, pembelajaran semua sama. Kan? Sebab ada banyak juga sekolah-sekolah di tempat saya pun ada banyak seperti sekolah konvent, metodis dan sebagainya yang bergabungkan semua jenis kaum dalamnya. Tapi kita tahu bahawa perkara tersebut ada mempunyai kekangan dan sebagainya. Tapi saya tertarik juga dengan Abi Syazwan tadi, dia cakap mengenai kejiranan. Ya, bila kita cakap perpaduan ni memang perlu dipupuk daripada sekolah lagi. Tapi jangan kita lupa bahawa peranan keluarga, ibu bapa juga sangat penting. Bila mungkin di sekolah mereka bersatu padu, jumpa kawan-kawan sebagainya, tapi bila dia di rumah, dia punya kelompok tu pecah juga. Jadi mungkinlah idea untuk saya punya cadangan, jika kerajaan ingin buat contoh ataupun Kementerian Luar Bandar ataupun Perumahan membuat program-program seperti Prima ataupun rumah PPR dan sebagainya, apa kata membuat satu kawasan perumahan yang berkonsepkan integrasi. Apa kata pula selain sekolah, bagaimana pula dengan kejiranan, perumahan mempunyai kejiranan, sebab kita lihat bagaimana bila kejiranan penuh dengan pelbagai jenis kaum, ianya dapat memupuk perpaduan lebih jelas di situ. So mungkin idea ni merupakan idea yang agak idealistik, akan tetapi kita untuk mencapai perpaduan juga merupakan satu idea idealistik. Jadi idealistic objective must have an idealistic approach. Jadi saya rasa mungkin cadangan ni juga kita boleh mungkin saya sebut suarakan je, pelaksanaan je terletak kepada kementerian dan sebagainya. Tapi ini antara cadangan. Jadi apa segala yang disampaikan adalah oleh perpaduan dan sebagainya mempunyai kekangan, tapi kita perlu cuba sebaik mungkin apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil agar perpaduan ini dapat dicapai dalam mungkin jangka masa yang singkat tapi jangka masa yang panjang untuk negara kita.
So yang lainnya juga saya harap tu je lah, saya pun memahati je dia tadi, tak ada apa-apa input yang akan saya bagi pun. Saya just mungkin boleh recommend daripada apa-apa yang kawan-kawan semua telah ni ya. Okay, tu je. Kita persilakan Tawak lah yang terakhir. Tu je dari saya. Saya nak sentuh sikit pasal kompleks sukan ni, Cik Azan. Kompleks sukan ni, kampung saya ada kompleks sukan, tapi bila saya tengok banyak kompleks sukan kat Malaysia ni dah babak belur dah rosak dah. Saya tengok lantai kopak, bumbung bocor, jadi kawasan persekitaran tak terjaga. Kampung saya masalahnya sekarang ni, dia dah dapat tender baru dah untuk masuk baiki. Baru jual borang tender 20 hari bulan. So ada lagi berapa proses lama lah nak perbaiki kompleks sukan tu. Cuma kawasan persekitaran tu lalang dah lebih tinggi daripada saya dah, Cik Azan. Saya nak tanya dekat situ macam mana? Di mana? Dekat Felda Lok Heng. Oh, ya. Kampung saya. Okay. Kompleks sukan komuniti gugusan Felda Lok Heng. Oh. Apa teruk sangat kampung awak? Lepas tu Cik Azan, saya nak tahu tak ada ke bajet daripada KBS ni untuk nak mesin rumput kawasan tu? Besar kawasan tu, Cik Azan. Masalahnya Cik Azan kat situ dah jadi tempat Mak Gian sorok barang-barang motor kalau dia curi, sorok barang-barang yang dia orang curi tu. Cik Azan, saya risau kat situ. Ular pun ada, saya takut kat situ. Berapa lama? Jadi, bila saya dah 8 tahun dah, Cik Azan. Komplek tu terbiar. Tak pakai 8 tahun? Bila saya tak pakai. Bila saya refer dekat, bila kami Persatuan Belia refer dekat PBSD, dapat beli sukan, bila kita tanya pasal macam mana rumput kawasan kami ni terlalu panjang dekat ni, tak ada ke bajet boleh kita mesin rumput, dia senyap. Dia diamkan diri. Apa nama penuh komplek tu? Kompleks Sukan Komuniti Felda Lok Heng. Kompleks sukan komuniti. Ada office itu tak ada? Dia dapat. Tak ada. Tak ada. Ada jaga pun, tak tahulah jaganya dah ke mana. Saya tahu dia dah kena berhenti dah zaman PH hari tu. Jaganya. Memang semak hutan lipo, hutan belantara kat situ. Tu. Kat tengah-tengah kampung. Dah lah kampung saya ni tengah nak masuk pertandingan anugerah keceriaan kampung. Felda. Tiba-tiba ada KSK sebiji dengan persekitaran yang semak samun. Siapa nak tanggung? Di situ ada apa? Ada dewan? Dewan lagi? Padang bola? Ada court lah. Ada court. Ada 4 court tak silap. Court tu di dalam dewan? Dalam dewan. Indoor punya ni. Di luar? Jadi saya tak ada. Di luarnya dekat luar tu ada kawasan lapang. Mula-mula itu adalah tapak padang kami. Lepas tu dibina KSK di situ. Okay. Jadi bila dah dibina KSK tak terjaga kat kawasan tu. Ada dataran sikit belah depan tu. Benda tu dah berkunci sekarang ni. Okay. Jadi saya minta lah kalau boleh adalah sikit dana untuk sekurang-kurangnya mesin rumput kawasan tu untuk tak nampak semak sangat. Saya tak naklah semak sangat kawasan tu. Kalau Mak Gian datang situ curi-curi motor, dah cai motor, dia lempar barang kat dalam situ. Tawak. Siapa? Kiranya aku Afiq. Tawak, kiranya macam dekat situ tak ada pengurusan ke? Maknanya tempat tak ada maintenance. Tak ada maintenance. Pengurusan tak yang staff pengurusan semua dekat pejabat belia daerah. Bila kita tanya mana orang ni tukang mesin, kita ada je budak-budak boleh tukang mesin, bayar lah. Bila kita tanya tak ada. Bila kita tanya tak ada. Mungkin dia orang dah lantik kontrak dan kontrak tu tak berjalan. Kita tak tahu. Tapi kompleks tu tak digunakan. Maknanya tak ada. Digunakan. Nanti saya boleh share gambar betapa semak samunnya kompleks tu. Kalau susah-susah sangat kalau susah-susah sangat Cik Azan, pindahkan je lah saya punya pegawai tu ke tempat lain. Bagi daerah lain. Masukkan daerah saya yang bagus-bagus sikit. Daerah apa tu? Daerah Kota Tinggi. Kota Tinggi. Okay. Saya tengok, saya sakit kepala saya tengok. Saya dah lah buat kampung tu cantik-cantik. Jadi bila ada gajah putih tu, orang kampung saya dah mengamuk tau. Kalau ni nasib baik dapat peruntukan untuk perbaiki. Kalau tak dapat, orang kampung saya nak robohkan. Tak kira lah bawa tukul seorang satu, roboh-roboh juga kalau ada
Sekarang 300 orang yang bawa tukul. Sekarang ni tengah repair lah. Baru keluar borang tender. G4. Nak masuk kan dengar. Masuklah G4. Okay, insyaAllah lawa lepas ni. InsyaAllah. Kalau boleh buat masa sekarang ni kan, sebelum orang masuk renovate, make sure kita nak mesin sikit lah tempat tu. Dia kalau orang dah masuk, dia tak boleh dah masuk dah. Lambat lagi Cik Azan ni baru diorang jual borang. Belum lagi nak sebut tender lagi. Masa PKP tu. Mau-mau PKP tu. mau 2 bulan ni baru diorang nak start balik. Awak, dalam masa 2 bulan ni tak cantik kampung saya. Awak kau panggil sukarelawan lah ramai-ramai orang kampung. Tak ada. Sukarelawan dah 8 tahun lepas dah buat sukarelawan. Sekarang dah tak ada masa sukarelawan. Buat balik. Buat balik. Dah 8 tahun lepas dah kita orang buat sukarelawan. Kawasan tu besar. Kalau kecil, depan laman rumah boleh je buat sukarelawan. Ni maksudnya kawasan tu besar. Ya. Ramai-ramai. Minyak mesin lagi, nak gunting anak ni, motong. Tadi kata boleh. Rumput. Tadi kata kalau tak ada potong, ada boleh sanggup nak potong. Siapa nak potong? Mana ada orang nak potong? Boleh potong tapi bayarlah. Kita ada kadar upah lah budak nak buat. Mana ada belia zaman sekarang nak free-free. Belia zaman sekarang tak ada nak free. Parlimen belia ni pun minta 3,000 ni. Kaya lah korang untuk program. Pergi tanya Jazli. Cik Azan, diorang tak minta ke? Jazli, dia tak hantar. Jawatan kuasa ni tak minta ke 3,000? Dah suruh buat, tak minta-minta. Itu nak salahkan orang. Nanti saya ni. Jazli. You buat dulu, bagi tunjuk contoh. Boleh Cik Azan Alright. Tapi kalau yang boleh, yang saya punya kompleks sukan tu, kalau boleh dalam sebulan 2 bulan ni, kalau boleh kasih tebang dulu pokok lalang-lalang kat situ. Lalang. Boleh Cik Azan? Nyata-nyatakan, sampai-sampaikan. Okay. Saya concern, saya bawa seorang orang kampung. Risau kawasan tu, ular berbisa ke apa dalam lalang tu. Setahu saya kalau dah keluar tender dah apa tu, memang tempat dia tutup. Tak tahulah, nanti saya tengok macam mana. Saya tanya kan. Okey, boleh? Saya tanya kan. Boleh. Macam-macam kan. Okey. Maaflah tadi lambat sikit. Saya bawa balik daripada kebun. Memang manjang kau lambat. Okey, kita nak bagi kepada Afiq Farhan. Siapa lagi yang belum? Afiq. Ada lagi yang tak bercakap tak? Kita ada lagi. Dia dah keluar tu. Afiq dia dah undur diri. Okey, kalau dah habis mana semua dah bercakap lah. Saya dah bagi peluang semua bercakap. Cuma Alia Asmida dia tak ada. Dia ada kelas. Yang lain-lain semua dah bercakap lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada sekretariat, tim sekretariat, Sarizul, Afifah yang berada bersama kita, juga tim teknikal. Saya dapat rumuskan kepada dalam diskusi kita pada tengah hari dan petang ini di bawah skop kebudayaan, sukan, patriotisme dan integrasi. Antara perkara-perkara penting yang saudara-saudari sharekan dengan saya, yang pertamanya di bawah patriotisme termasuklah mewujudkan, saya suka dengan usaha pandangan mewujudkan perumahan integrasi dan kejiranan tadi. Ini pun antara benda-benda yang agak baik. Juga disebutkan tadi berkaitan dengan sekolah perpaduan ataupun sekolah integrasi ataupun sekolah wawasan. Dah halang mergekan saja dalam kelas tu, bercampur-campur. Okey, antara yang baik juga sebelum ni kita dengar tentang perkongsian padang, perkongsian facilities. Tapi yang saudara-saudara disebutkan tadi, berkongsi terus dengan kelas, satu kelas, bercampur. Okey, kemudian yang hangat diperkatakan adalah usaha untuk menaik taraf kemudahan-kemudahan sukan. Saya ringkaskan macam itulah, maknanya menaik taraf kemudahan-kemudahan sukan di seluruh Malaysia. Ada juga kawan kita dari Bintulu tadi minta capaian internet yang baik itu, menaik taraf kemudahan lah. Dan antara yang paling saya suka bila saudara Cik Aidil yang disokong oleh kawan-kawannya menyebut tentang pembangunan dalam industri kreatif ni tadi. Siapa yang sebut tadi? Bercerita pasal industri kreatif. Cik Aidil sebut tentang sukan softball ini lebih kepada pihak sekolah. Yang industri kreatif dari mula lagi si Dennis tadi sebut. Perlunya pengiktirafan kepada industri player, termasuklah dengan kata lain pembangunan dalam industri kreatif lah. Itu antara yang saya dapat rumuskan dalam pertemuan kita pada tengah hari. Terima kasih banyak-banyak. Gurauan saya minta ampun, minta maaf.
Saya tak suka benda yang serius tapi kita suka bersembang dalam keadaan yang santai. Kita jumpa lagi sekarang tepat pukul 2 petang. Terima kasih kepada saudara-saudari, kepada Afiq dari Negeri Sembilan yang tunggu dari awal sampai habis. Negeri Sembilan kat mana, Afiq? Seremban Negeri Sembilan. Belah mana? Seremban 2. Seremban 2, okey. Seremban 2, okey. Terima kasih. Azan, saya punya grup kan, semua tak nak masuk. Kenapa? Kalau tu. Jadi saya je yang akan jadi orang yang akan masuk setiap setiap perbahasan grup ni. Bagus, tak apalah. Setiap minggu saya tengok awak lah. Okey, bagus. Okey, bagus. Tak Terima kasih banyak. Takut Cik Azan jemu. Takut jemu. Selagi saya ada ni, saya akan jumpa you lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk grup yang keempat di bawah jawatankuasa yang lain. Terima kasih jawatankuasa ini. Ingat temu janji kita insya-Allah kalau tiada arah melintang 12 Ogos saya akan aturkan town hall anda semua bersama dengan YB Menteri dan Timbalan Menteri. Mudah-mudahan dalam segmen tersebut tuan-tuan boleh berinteraksi dengan kita punya YB. Di samping perkongsian ini kita akan cuba memahami dan memperhalusi apa yang saudara cakap. Dan kalau ada ruang dan peluang kita akan temukan saudara-saudari pada segmen yang terakhir di dalam town hall virtual bersama dengan YB Menteri 12 Ogos. InsyaAllah lah kalau tak ada arah yang melintang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.